Saya nak record siapa yang tu accept lah. Okay. So, yang ni kita panggil cross symbol, tapi kat sini kita akan banyak guna dot symbol. Kita akan banyak guna dot, bermakna dia akan duduk dalam bentuk like this. Okay, dia akan duduk dalam bentuk like this, dia akan duduk dalam bentuk florin like this. So, kita akan tengok yang ni sebagai Lewis structure sebenarnya. Okay, that is what we are going to do. Advice, sebelum saya nak mula jawab soalan, advice, bila dot tu adalah elektron, dot tu setiap satu dot yang kita lukis ni adalah bilangan valence elektron. So, before I start, first thing, valence electron. Valence electron adalah something yang kamu patut dah sangat mahir daripada SPDF notation. So, kat sini, untuk sekarang, bermula hari ni, saya hanya akan bagi tahu je valence electron berapa. Dalam exam, kalau tak ingat nak dapat macam mana? SPDF notation. Tengok valence electron. You should be very, very good at that. Okay? So, setiap satu dot kat sini adalah valence electron dan cara kita nak lukis valence electron, kita tengok terus soalan. Kalau saya ada magnesium, kita tahu kalau kamu tulis SPDF notation untuk magnesium, kamu akan dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Dari sini kamu nampak valence electron dia 2. So untuk magnesium, cara kita akan lukis Lewis structure adalah single dot, single dot. Satu simbol magnesium, kamu akan ada 4 kawasan. Orang kata 4 kawasan lah, 4 side. Okay? Dan cara kamu letak elektron adalah kamu akan letak single first untuk setiap satu bahagian. Baru kamu pair up. So sekarang valence elektron teacher 2, so kamu akan letak 2 kat bahagian yang berbeza, kat side yang berbeza. Tak suka letak atas dengan kanan, tak ada masalah. Letak atas dengan bawah, betul. Tak suka juga nak letak kiri kanan teacher, saya tak suka macam tu. Okay, kiri kanan, I'm happy. Tapi like this, salah. Okay, dia tak boleh duduk sekali, dia kena singly first. That is the basic rule of Lewis structure. Sama juga, dia tak boleh duduk like this. Nampak? Okay. Biasanya kita akan ambil 4 side tu adalah atas, bawah, kiri, kanan. Okay, nak letak 2 tu macam mana? Up to you. Okay, so that is my magnesium Lewis dot symbol, and the question asking for whether the electron will be accepted, released or share. Untuk release electron, kita tahu dia akan jadi cation. Dan cation biasanya adalah group 1 metal, group 2 metal ataupun group 13 metal. Okay, yang tu adalah cation yang standard. Untuk accept electron, okay, untuk terima elektron bermakna dia nak jadi anion. Dan untuk jadi anion biasanya adalah orang yang duduk kat belakang-belakang periodic table kamu. Your group 15, your group 16, your group 17 adalah orang yang akan jadi accept electron. Okay. Dan last but not least, share. Bila masa dia akan share? Yang ni yang kita nak fokus. Sebab release dengan accept kita dah biasa jumpa. Sekarang untuk yang ni teacher nak fokus pada siapa yang akan share, siapa yang tak share. So along the way untuk magnesium hari ni, kita akan release atau accept atau kita akan share. Zulaika? Kita akan release. Kita akan release berapa elektron? Kita akan release 2 elektron. Nampak kat sini ya, reason kenapa nak release 2 elektron sebab teacher nak capai octet. Kenapa lepas release 2 elektron akan capai octet? Nampak SPDF ni? Saya buang 2 ni. So saya tinggal berapa kat last? 2s2, 2p6. So octet 2, 6, 8. Sebab tu kita akan buang 2. Dan kind reminder, kalau dia adalah group 1 metal ataupun kalau dia adalah group 2 metal, logam, dia mesti akan release valence electron sahaja. Tips, dia takkan share, dia takkan accept. Dia mesti hanya release. Okay, so kalau group 1, group 2, settle yang tu. Next, I have my nitrogen over here. So my nitrogen Lewis structure should be 5 valence electron, single, 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 pair. Dan pair tu nak letak kat mana? Tak kisah. Tapi drawing kamu kena ada 1 pasangan, 3 single. Okay, letaklah kat mana pun, saya tak kisah. That is my nitrogen. Dan rasa-rasa nitrogen kamu sekarang akan accept atau
Okay, Syamila. Alright. Rabia, dia akan release atau accept electron? Yusuf? Accept. Dia akan accept. Dia akan accept berapa untuk capai oktat? 1. 1, 2, 3. Capai Dua. oktat. 2. 3. Aku hantar tadi kau belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku kira 1 sampai 8. Han congak salah. Kenapa saya tanya berapa? Jawapan kamu kena termasuk elektron. Jawapan kamu yang ni yang lengkap. Bukan accept atau release. Sebab apa? Sebab soalan tanya achieve octet. So bila kamu kata release, release berapa? Bila kamu kata accept, accept berapa? Memang jawapan dia ya. Alright. 1, 2, 3, sampai 8 pun tak boleh kira. Kat sini ada 5, nak dapat 8, 3 lah. 1, 2, 1. Ketuk kepala kan. Accept 3 elektron kat sini. Dan disebabkan dia adalah nitrogen, dia adalah non-metal kat sini. Dan non-metal kamu boleh jadi share. So dia boleh share dan dia perlu share berapa elektron untuk capai oktat? 3. Masih adalah 3. Sebab apa? Dia tak cukup 3. Berapa banyak yang kamu tak cukup, berapa banyak yang kamu akan share. So untuk case ni, kamu boleh accept 3 ataupun kamu boleh share 3. Okay? So a bit of tips, non-metal. Untuk share, dia kena non-metal. Alright? Bukan logam. Next, saya ada carbon. Carbon kat saya, single. 4 valence electron. Oh, by the way, talking about this Lewis structure. Titik-titik ni kan penting kan? Titik ni lah yang bagi markah kan? Han janganlah buat titik macam ni weh. Nampak titik? Tak nampak titik kan? Itulah yang saya tak nak kamu buat. Han janganlah hantar kat saya, oh ni teacher tak nampak titik. Ada tu teacher, tak nampak. Ya salah saya lah sebab mata saya kecil kan. Weh, bila titik tu markah, sayang, hang tunjuklah titik tu. Okay, hang jangan buat macam ni. Sikit kepala hangpa. Yang ni yang biasa kita jumpa ya. Yang ni dalam exam memang benda biasa yang kita jumpa. So that is my carbon over here. I have 4 valence electron. And over here, for this carbon, tadi kita kata group 15, 16, 17 tau. Kalau kamu nampak, group 15, 16, 17, kita akan share. Tapi apa jadi kalau dia group 14? Boleh tak dia accept atau donate? Anybody? Dia ni? Accept. Dia takkan accept, dia takkan donate. Sebab dia pegang 4. Sebab tu carbon akan sentiasa jadi covalent dan carbon takkan jadi cation anion. Pernah tak jumpa carbon jadi charge? I mean boleh jadi tapi sangat susah. Alright? So carbon biasa akan jadi neutral, therefore carbon hanya akan share 4 elektron untuk capai oktat. Alright? Group 14. Carbon sama, silikon sama. Dia jarang ataupun dia sangat susah nak jadi accept atau donate. Okay? That is for your carbon. So dia akan share 4. Oxygen over here. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada siapa-siapa manusia yang tanya kenapa teacher tahu dia 6, sebab teacher pandai. Tak adalah. Sebab dia group 16, dia 6 valence electron dan kalau dalam exam kamu tak ingat, SPDF notation lah jawapan dia. Okay? So yang tu tak payah tanyalah. So oxygen kat sini 6, that is how your Lewis structure should look like. 2 double, 2 pair up, 2 single. Letak kiri kanan atas bawah, tak kisah. Okay? And sekarang untuk oxygen, rasa-rasa dia akan accept atau donate? Nurin? Accept 2 elektron. Dia akan accept 2 elektron. Thank you. Dia akan accept 2 elektron. Tepat. Dia akan jadi O2 minus. Dan sekali lagi sayang, non-metal. Rasa-rasa dia akan share tak, Afika? Ya, dia akan share. Dia boleh share. Nampak macam mana nak tentukan dia boleh share atau tak boleh share? Dia akan share 2 elektron. Biasanya orang yang akan share adalah your non-metal. Okay? Kalau dia adalah logam kumpulan 1, kumpulan 2, dia mesti hanya akan donate. Okay? Next. Saya ada sodium. Sodium. Yang ni senang lah. Sodium group 1 metal. 1 titik. Duduklah kat mana pun 1 titik tu adalah.
And obviously yang ni saya jawabkan, dia akan donate ataupun dia akan release 1 electron to achieve octet dan dia takkan share. Kenapa dia tak boleh share? Sebab dia adalah group 1 metal. Kalau group 1, group 2 metal, dia mesti jadi positif, negatif. Dia mesti jadi positif. Antara group 1 metal yang kamu biasa jumpa sodium, potassium. Antara group 2 metal yang kamu biasa jumpa, magnesium, calcium, barium. Okay, antara benda yang kamu biasa jumpa sebagai group 1, group 2 dalam silibus kita. BR. Okay. 7, group 17. So 4, single dulu. Lepas tu 5, 6, 7. That's how your BR look like. Dan bila orang kata Lewis structure, lukis bagi nampak jangan lukis saiz yang kamu jatuh sebutir nasi, lepas tu jawapan hang hilang. Macam tu lah. Lukis besar sikit, titik besar sikit bagi nampak elok. That is your BR, and over here, I will then accept 1 electron. I will accept 1 electron to achieve octet sebab saya dah ada 7 surround saya nak dapat 8. So saya akan accept 1. Sekali lagi BR adalah non-metal. So dalam non-metal ni kita akan jadi share 1 electron. Okay? Nampak? Boleh beza bila masa nak share, bila masa tak share? Okay? Soalan? Tak ada? Okay. Kat sini, neon, group 18, noble gases kamu, gas apa benda entah. Alright, that is your noble gases. So noble gases akan penuh 8, group 18. Untuk neon, akan share, donate atau accept? Anybody? Tak buat apa? Semua duk geleng, malas nak tekan mic. Okay, tak buat apa, betul. No changes. Dia takkan buat apa, dia takkan donate, dia takkan share. Hang nak buat apa kalau aku dah balance? Hang jangan kacau saya. Dia takkan buat apa sebab dia dah octet. Sebab tu your group 18 sangat stabil. Okay, so that is your neon. Saja dia bagi soalan ni. Your gallium. Okay, gallium ni adalah group 13 metal. Alright, antara group 13 yang kita biasa jumpa bukan gallium, aluminium. Okay, sebelum tu kita tengok dulu gallium. Gallium adalah group 13 which is having 3 valence electrons. So dia ada 3 valence electrons, single. That's how your Lewis structure look like. Dan kita tahu metal, teacher kata logam. So dia mesti akan jadi positive charge. Good, dia akan donate 3 elektron untuk capai octet. Betul? Tak salah. Tapi kalau dia adalah group 13 metal, dia adalah antara logam yang kita boleh share 3 elektron. Dan elektron ataupun logam yang boleh share elektron hanya adalah group 13. Dengan kata lain, your aluminium boleh jadi donate elektron, jadi Al3+. Okay, aluminium juga boleh share elektron, jadi covalent. Alright, covalent adalah sharing. Saya tak guna gallium sebagai contoh sebab aluminium yang sebenarnya biasa kamu akan jumpa dalam soalan. Okay, gallium tu saja je dia keluar. Okay, so group 13 lain dengan group 1, group 2. Group 1, group 2 confirm donate, takkan share. Tapi group 13 dia boleh donate, dia boleh share. Dia boleh jadi ion, dia boleh jadi covalent. Kita akan tengok yang ni nanti. A bit of tips juga untuk aluminium. Ataupun tak ya kot, bagi nanti sebab kita akan jumpa soalan kat bawah nanti. Soalan senang. Basic of Lewis, just a very kind reminder when we are talking about Lewis, satu je teacher nak ingatkan, apa-apa simbol yang kamu ada, saya letak A je. Setiap simbol tu ada 4 kawasan, 4 side, dan bila kamu letak elektron, kamu mesti kena letak singly first, baru kamu pair up. Baru kamu letak pasangan dia. Itu cara kita nak lukis Lewis structure. Dan mula kiri, kanan, atas, bawah, clockwise, anti-clockwise, tak kisah. Okay? Dan yang paling-paling penting, make sure titik tu saya nampak. Kamu nampak tak dapat markah sayang? Saya yang bagi markah. So make sure saya nampak. Okay? And kita nak masuk, we are going to use that Lewis structure untuk formation of ionic bond dengan covalent bond. Untuk soalan formation ni, saya nak ajar apa yang berlaku je, ayat-ayat tengok kat YouTube, ada kat nota. So, ionic bond, kita ada 2. Bond kita ada 2 jenis. Satu ionic, satu covalent. Okay?
perbezaan paling ketara. Yang ni akan involve accept elektron dan juga donate elektron. Dengan kata lain, yang ni akan ada negative charge, yang ni akan jadi positive charge. Covalent berbeza, dia hanya akan ada sharing elektron. Bila kongsi, bermaknanya kalau saya kongsi benda tu dengan kamu, benda tu bukan kamu punya. Benda tu juga bukan saya punya. Benda tu kita punya. Alright? Berbeza dengan ionic, kita bagi. Saya bagi benda tu kat kamu. So sekarang tu benda tu bukan saya punya dah. Benda tu yours. Okay, itu beza dia. So bila ionic dia kena ada charge, bila covalent dia adalah sharing. Okay, itu benda yang paling ketara. And dua-dua adalah cerita pasal electrostatic force of attraction. Dua-dua adalah daya tarikan. Dua-dua akan ditarik dan dipegang masing-masing. Okay, macam mana dia pegang, macam mana yang berlaku. Bila soalan cakap describe the formation. Bila soalan kata describe, explain, discuss, tiga-tiga ni. Describe, explain, discuss bermakna kamu kena show formation. Alright. Kamu kena label the bond. Kamu kena explain in sentence. Okay. Itu markah kamu semua. Tak kisah soalan minta describe ke, explain ke, soalan minta satu lagi dia suka guna discuss. Sama. Tu jawapan yang kamu perlu ada. So show the formation kena ada apa? Show the formation kena ada, bahasa Melayu dia adalah, kalau saya tanya macam mana nak buat kek. Alright? Kamu akan beritahu apa? Kalau kamu tanya mak macam mana nak buat kek. Mak kata ambil tepung, ambil telur, ambil coklat. Lepas tu dia akan ajar, benda tu ada duduk atas meja. Lepas tu dia akan ajar macam mana nak campurkan dia pun. Alright? Same thing over here. Saya nak dapat lithium fluoride. So teacher nak dapat lithium fluoride. So dalam ionic, kita kena tahu siapa cation, siapa anion, siapa accept elektron, siapa donate elektron. So from here, kita akan nampak lithium akan jadi cation. Alright, lithium akan jadi cation. Yang ni akan jadi anion. Lithium kena jadi positif, F kena jadi minus. Okay, so saya mula dengan benda tu. Saya tak mula dengan benda tu. Saya nak dapat benda tu. Saya mula dengan siapa? Saya mula dengan lithium tambah F. Tapi we are talking about formation of the bond. Formation of the bond akan melibatkan valence electron. So, tunjuk valence electron. Lithium pegang 1 valence electron, group 1 metal. Fluorine akan pegang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belajar macam tadi kau pula dah. 7. Okay. Aku duk sebut pula. So, that is first mark. Ini markah pertama. Bahan yang kamu prepare atas meja sebelum nak buat kek. Okay? So, apa yang kamu ada? That's it. Benda kedua, markah kedua kamu. Apa dia? Macam mana nak buat? Macam mana nak bancuh? Kena pecahkan telur dulu ke kena buat tepung dulu? So, you need to show what happened to the electron. Kamu kata lithium donate electron. Kamu kata fluorine accept electron. Dari mana ke mana? Tunjuk guna arrow. Daripada elektron lithium menuju kepada single electron fluorine. Dan sayang, arrow yang kita guna untuk ionic adalah single headed arrow. Single headed arrow bermakna elektron daripada lithium bagi pada fluorine. Bagi one way, tak patah balik dah. Okay, so dia bagi terus kat dia. Dan sayang, arrow warna merah ni satu markah. Show the formation means kamu bagi tahu apa yang berlaku pada elektron. Elektron kamu bergerak daripada mana ke mana. So arrow tu tunjuk betul-betul dari mana ke mana. Okay, that is your second mark. Maka ketiga, kamu dah ada bahan, kamu dah tahu macam mana nak buat. So kamu kena test lah kek kamu sedap ke tak. So kek yang kamu dapat tu apa? Kamu akan dapat lithium positif. So cara saya, lithium dalam bracket, positive charge duduk luar. Okay, that is my way. And kamu perasan, around my lithium, if you look at our lithium over here sebagai produk, dia dah tak ada valence electron. Kenapa dia dah tak ada valence electron? Sebab valence electron dah masuk pada fluorine. Dan apa yang akan terhasil pada fluorine? Fluorine akan dapat kawan baru. Fluorine asal ada 7 valence electron. Kamu akan dapat kawan baru seorang kat sini. Okay, dalam exam tak perlu tunjuk color lain pun tak apa
Tak perlu tunjuk color lain pun tak apa. Ni saya nak bagi nampak aja. Negative charge. Sebab kehadiran ataupun sebab berlakunya transfer ini, elektron dibawa daripada lithium ke fluorine, sebab tu dia jadi positif and negative. Setuju? Okay. Dan kalau setuju, sayang, benda tu adalah electrostatic force of attraction. Ionic bond adalah daya tarikan. Magnet kutub utara, magnet kutub selatan. Letak atas meja, dia akan tertarik. Betul? Tapi antara magnet tu, ada tak tali tarik mereka? Tak ada kan? Kutub utara, kutub selatan, dia akan bergerak. Tertarik. Sebab apa? Daya tarikan. Same thing. Perlu tak letak apa-apa di tengah antara mereka? Bukan setakat tak perlu hang jangan letak apa-apa kat tengah. Tak ada simbol tambah, tak ada line, tak ada bond, tak ada benda merapu, tak ada. Janji dia ada positive charge, dia ada negative charge. Duduk di tengah-tengah ni, atas angin tu adalah your ionic bond. Oh, salah hijau pula dah. Alright, that is your ionic bond. That is how we label our ionic bond. Okay, dia memang akan duduk atas angin. Macam magnet kamu. Alright, letak atas meja, dia tertarik. Atas meja tu tak ada tali pun tarik magnet tu. Tertarik je. That is the thing. Alright. So, ionic bond nak letak kat mana? Letak je antara positive charge, antara negative charge. Jangan ada jarak besar sangat. That is your ionic bond. Okay. Jangan letak line, jangan letak simbol tambah, jangan letak apa benda merapu pun. Dan bila kita lukis jawapan ni, sayang, bila kita lukis jawapan ni, biasanya kita akan letak cation terlebih dahulu, lepas tu baru anion. Reason dia senang. Kalau saya tak ada orang yang donate, orang ni nak dapat dari mana? So dia kena, most of the time dia kena bermula dengan orang yang bagi supaya kawan ni boleh dapat. So dia mulalah dengan orang yang bagi. Make sense? Pandai sikit dah kenapa metal selalu datang dulu? Sebab metal yang akan donate. Kalau metal tak donate, non-metal tak dapat elektron. Okay? Question? Alright, that is the two things. Show the formation, label the bond. Ayat saya malah nak tunjuk ayat, guna je ayat dalam video tu. Tapi ubah. Kalau dalam video saya guna magnesium has 2 valence electron. Ubahlah. Lithium has 1 valence electron. Ayat dia takkan ubah, kamu cuma ubah orang je. Ubah orang, ubah bilangan. That's it. Okay? Ayat 3 point tu takkan ubah. Okay, malah sama je yang tu buat apa. Okay, next kita nak tengok apa jadi bila ada keadaan 2 biji. Alright, ni more on teknik menjawab lah. Konsep sama, tapi teknik menjawab bila ada 2 biji, kita jangan susun straight macam ni. Bila susun straight macam ni, lithium tambah oksigen. Arrow tu susah nak bergerak. Yang ni bukan salah, yang ni just saya nak kamu senang menjawab. So biasanya saya akan ajar buat like this. Cation and ion. So kalau saya ada lithium 2, bermakna teacher akan ada lithium sebaris, lepas tu tambah dengan oksigen 1. Tu cara kita buat. Okay, supaya arrow kamu senang nak bergerak. Tu je reason dia. Tak ada konsep salah atau betul. Same thing, lithium saya sekarang pegang 1 valence elektron, 1 valence, senang sangat. Dua soalan dia bagi lithium. Tak kelas betul. Your oxygen over here like this. That is how your structure look like. Okay. Dan soalan saya. Soalan teacher Izzat. Elektron bergerak dari mana ke mana? Daripada lithium ke oksigen. Lithium ke oksigen. So dia akan bergerak daripada lithium ke oksigen. So arrow kamu ni adalah from mana to mana. Okay. From lithium to the single electron in oxygen. Bukan setakat saya tak nak yang ni. Biasa budak buat macam ni. Dia akan lukis je. So dari mana ke mana ni? Alright. Jangan. Lukis betul-betul. Sebab arrow tu yang akan menunjukkan pergerakan elektron. So lukis elektron kamu yang nak keluar akan masuk ke mana. That is how we get the marks. Okay. Like this only 2 markah. Lewis structure awal yang kamu lukis dengan balance elektron yang betul 1 markah. Arrow betul 1 markah. So 2 markah dah. Free. Senang. Okay. Chapter ni senang dengan syarat hang tahu valence elektron datang dari mana.
Kalau kamu tak boleh tulis SPDF, kamu tak boleh tentukan valence elektron, chapter ni hang memang bye-bye. Okay, next. Kita akan ada formation, tapi cara nak tulis, saya ada 2 lithium. Takkan saya nak tulis 2 kali lithium positif? Boleh, tak salah. Tak bijak je lah. Alright, kita ada cara yang senang sikit. Jahat aku. Kita ada cara yang senang sikit, kita letak nombor je lah sayang. 2. So 2 lithium positif. Sama, lithium saya dah tak ada valence elektron sebab saya dah bagi ke oksigen. Oksigen hanya 1, so tak perlu letak nombor. Cuma apa yang berlaku pada oksigen sekarang sayang, oksigen akan pegang charge berapa? Dini? Two negative. 2 negative. Thank you. Okay. Biasa kita memang akan letak bracket lah. Biasa kita memang akan letak bracket untuk Lewis structure. Biasa benda lain memanglah saya tahu kita tak letak bracket. Biasa kita tulis macam ni je teacher, kenapa nak letak bracket? Sebab bila kamu tulis macam ni, kamu tak letak valence elektron sayang. Okay. So untuk yang kita letak valence elektron, kita akan guna bracket. Okay. And your ionic bond standard, that is your ionic bond. Tak ada masalah. Question? Senang? Boleh? So kalau senang, yang ni saya tunjuk je lah MGF. I have my MG 2 dot. Kalau ada apa yang tak faham boleh tanya. Sama, kita akan letak dia dalam bentuk baris like this. Supaya arrow kamu senang nak bergerak. So your arrow akan bergerak daripada magnesium to fluorine. Akan bergerak daripada magnesium to fluorine. Dan yang paling penting jawapan kamu, magnesium akan jadi positif, 2 positif. 1, tapi fluorine pegang 2. So 2 F yang penuh dengan elektron, oktat, 8 elektron dan F hanya pegang negatif 1. Sebab setiap fluorine hanya terima 1 elektron. Tapi saya ada 2 biji fluorine. Itu cara kita tulis. Okay? Saya rasa yang ni kot mungkin kamu kena check balik jawapan kamu. Jangan tinggal arrow. Whenever question asking for formation, arrow akan dapat markah. So make sure you have all the arrow. Okay? Dan yang paling-paling penting, jangan kedekut kertas, jawab besar-besar. Jangan kalau saya terjatuh sebutir nasi, maksud saya tanda tu sebutir nasi tu boleh tutup jawapan hampa. Hampa bila lukis tu, tak tahulah. Lain kali kena praktis guna kertas majong. Next. Saya ada define covalent bond. Okay, covalent bond slightly different. Bila dia covalent bond, dia adalah sharing. Alright, dan bila dia ada sharing, dia tak ada positif, dia tak ada negatif. Dan yang paling-paling berbeza, apa jadi pada arrow dia? Fatwa? Arrow dia akan bentuk macam mana? Untuk covalent bond. Double headed. Double headed. Alright, arrow dia akan jadi double headed. Dia akan tunjuk ke arah elektron apa yang akan share. Sebab apa dia double headed? Sebab dia sharing. Dia tak ada bagi. Dia tak ada konsep siapa bagi, siapa terima. Dia konsep siapa kongsi dengan siapa. So bila dia tak bagi, dia share, dia mesti double headed. Okay. Konsep sama, kita akan lukis ikut baris. Supaya arrow kamu nampak jelas. Saya ada NH3 over here. Teacher mula dengan nitrogen. Alright, nitrogen pegang berapa valence elektron? Tira? 5. 5. Susunan 5 elektron tu macam mana, Aina? Letak single dulu, atas bawah, atas kanan kiri bawah, lepas tu Okay, kita akan pusing satu-satu terlebih dahulu, terlebih satu pula. Satu-satu dulu, lepas tu baru kita pack up. Okay, that is how your structure look like. And saya ada 3 hydrogen sayang, kita ada 3 hydrogen. So H, H, H. Alright, ni adalah teknik saya menjawab lah. Saya biasa memang ajar student saya jawab macam ni sebab saya paling senang. Kalau kamu tengok buku dia ada buat macam-macam bentuk, pening. Okay, so tak payah. Senang. Apa yang akan share dengan apa? Paling senang. Tengok elektron yang tak ada pasangan. Bila hang nak couple, hang kena couple dengan orang yang tak ada pasangan lagi. So arrow kamu mesti adalah antara yang single dengan yang single. Arrow make sure adalah double headed arrow seperti Fatwa kata, dia mesti adalah double headed arrow sebab kita share.
So pasangan dia adalah dengan orang yang single, single dan single. Tu cara dia. Nampak? Okay. Dan kalau tengok arrow kita, saya ada 3 arrow. Bila kita ada 3 arrow, sayang, Hanis, berapa covalent bond terhasil dalam amonia? 3. Sebab kita ada 3, kita ada 3. Kita ada 3 pasangan elektron yang kongsi. So kita akan hasilkan 3 covalent bond. Dan cara nak tulis jawapan, pacit ni tak, pacit ni tak berubah. Betul? Dia ada kan? Hang jangan hilangkan dia weh. Dia ada. So dari awal dia ada, dia duduk dan dia kat situ, hang salin balik, dia duduk dan dia kat situ. Bear that in mind, yang paling penting dalam Lewis structure sayang, whenever we are talking about Lewis structure, we are talking about valence electron. So valence electron kalau dia ada, dia kena ada. Kalau dia dah jadi ikatan, dia jadi ikatan. Kalau dia dah pindah, tukar kepada orang lain, dot tu kena ikut. So dalam Lewis structure, dot tu penting tau. Dia bukan dot, dia valence electron. Okay. So titik tu kekal, yang penting. Kedua, saya ada ikatan baru antara nitrogen dengan hidrogen. So teacher lukis ikatan baru tersebut. That is my new bond. Alright, that is my new bond. Dan lepas teacher ganti, saya guna perkataan ganti. Saya ganti ikatan ni, saya ganti elektron ni dengan ikatan. Saya ganti elektron ni dengan ikatan. Dengan kata lain, satu ikatan single, satu ikatan ini pegang berapa elektron? 2. Thank you. Kamu akan dengar, especially esok, kelas esok 2 jam tu, kamu akan dengar saya tanya banyak kali satu single elektron berapa satu single bond berapa elektron. Benda ni sebenarnya pegang 2 elektron yang kamu kongsi antara nitrogen dengan hidrogen. So one single bond adalah 2 elektron. Alright, yang ni kamu kena ingat. Dan kenapa dia jadi macam tu? Yang ni lah. Okay, question so far? Tak ada. Dan sama bila formation, kamu dah tunjuk formation dia, maka pertama adalah yang kamu lukis Lewis awal, Lewis structure yang awal, maka kedua adalah your arrow, maka ketiga adalah product, maka keempat kamu label of your covalent bond. So kalau covalent bond kamu dalam exam hang jangan letak elektron titik merah-merah ni weh, malu aku. Hang kena tahu je lah benda tu. Betul lah. Kena pesan saya yang berkata misal tak ajar. Okay. Pacik ni adalah covalent bond. So cara ni kita akan label. Okay. Kenapa dalam covalent bond dengan ionic bond, covalent bond ada ikatan. Kenapa ionic tak ada? Sebab covalent bond tu dia share. Bila H dengan N dia kongsi. Seorang bagi satu. So dia pegang tangan lah. So adalah tali tu, adalah ikatan tu. Tapi bila dia adalah ionic, saya bagi. Saya pegang elektron, saya bagi kat dia. So antara saya dengan Na dengan Cl, saya tak ada kaitan, saya tak ada ikatan. Tapi sebab Na saya daripada ada elektron, saya bagi kat dia, saya jadi positif, saya jadi negatif, saya tertarik. Sebab tu bila dia ionic charge, saya hanya tertarik, tak ada ikatan, tak ada apa. Sebab saya tak ada gang lah. Gang saya dah bagi kat kamu. Kamu dah ambil lah. Cuma kita tertarik sebab aku positif, hang negatif. Kat sini lain, kat sini memang kita share. Sebab tu untuk covalent, kamu memang akan nampak bond tu. Okay? Alright? Dan ni cara paling senang. Mungkin kamu akan jumpa buku yang tunjuk cara ni. Dan saya tunjuk, saya tak nak kamu buat. Dia guna cara ni. Pernah jumpa kot? Betul? Alright? Tak payah weh. Buat pening lah. Alright? Tak payah. Sebab kamu akan belajar formation of covalent bond. Memang kita belajar covalent bond tu apa. So tak payah tunjuk elektron je. Tunjuk terus ikatan tu. So tak payah guna cara ni. Tak salah. Tapi buat apa nak titik-titik banyak. Okay. Next. Saya ada H2O yang paling senang dalam hidup kamu adalah H2O yang kamu minum tiap-tiap hari. Lewis dot simbol dia bermula dengan H. H 2 biji. Tambah dengan oksigen 1. Okay. So H saya pegang 1 valence. Oksigen saya pegang 2 valence. Kalau kamu perasan cara teacher susun elektron valence kat oksigen, saya akan biar yang single duduk di sebelah kiri. Double duduk kat jauh. Sebab apa?
Sebab bila arrow kita senang nak tunjuk arrow. Tu again teknik menjawab. Again ini teknik menjawab. Okay, benda kecil je. Alright. Tapi kalau hang letak single hang kat sini, bayangkan kalau single kamu letak kat sini. Tak ada apa. Tak kemas lah. Hang jauh nak pusing. Tak salah. Salah ke teacher? Tak salah. Betul je. Ikut hang nak pusing jauh mana pun tak apa. Pusing balik Johor, patah balik tak apa. Okay? Boleh, tak ada masalah. Konsep dia adalah single dengan single. Itu je. Konsep dia single dengan single dan arrow dia mesti double headed. Yang tu je. Okay? Yang lain hang pusing lagi kat mana pun aku tak kisah. Okay? Next. Kamu akan dapat, therefore kamu akan dapat your H bonded with oxygen. Okay, H bonded with this oxygen and this oxygen bonded with H. Bonded with H. Okay, jawapan saya betul dah kah? Lengkap dah. Apa yang tertinggal? Ataupun tak ada benda tertinggal? Putri? Elektron Elektron. Elektron kat mana Muaz? dekat O. Oh. Elektron dekat O. Ada berapa pasang lagi yang kita tak letak? Lagi 2 pasang. 2 pasang. I use the word pasang. 2 pair. So dia kena kekal duduk kat sini sebagai pasangan. 1 pasang. 2 pasang. Okay. Dia kena kekal duduk kat situ sebagai pasangan. Oh okay, of course. Untuk hari ni, setakat hari ni, kalau kamu lukis, teacher, kenapa teacher lukis bentuk pelik macam tu? Saya nak lukis macam ni. Salah ke? Untuk hari ni, dia betul. Selepas hari ni, atas betul. Kita akan tengok kenapa esok. Sebab esok kita akan belajar shape dia. Hari ni tak apa, dua-dua saya terima. Okay? Boleh? Syarat satu, sayang, dia 4 elektron yang kamu kata tinggal, yang Muaz kata belum tepat sebab saya tak lukis benda ni lagi. Elektron ni kena dalam bentuk pasangan. Kekal dalam bentuk pasangan. Okay? Make sense? Senang? Boleh? Kalau senang, next. Last untuk bentuk ni. Senang. Ni tak ada apa, nak tunjuk je. Panjang yang ni kena lukis. Wait, F4. 4 kali, berapa banyak titik aku nak buat. Oh, aku tahu. Kita copy paste. Hang tak boleh copy paste, saya boleh copy paste. Sebab saya guna komputer. Pandainya. Kamu mesti dah buat kan? Wow. Okay. So video kamu yang panjang tu separuh masa sebenarnya lukis titik. Video tu panjang. Asal tu video tu sebab saya dah plan buat video tu lama. Video tu memang panjang sebab asal dia saya tak ajar. So dalam video tu memang banyak contoh. Sebab kamu patutnya tengok contoh tu dan buat assignment sendiri. So kalau video tu panjang kamu skip je lah contoh tu. Okay, kamu tengok konsep je lah. Tapi dalam tu memang saya bincang semua contoh yang boleh keluar dalam exam. Semua jenis contoh. Okay, bukan semua jenis soalan contoh soalan. So, this is what happening. Again, konsep dia masih adalah the single electron dengan single electron tu. Okay, konsep dia masih single dengan single. Arrow kena lengkap tepat. Dan saya rasa yang paling senang adalah lukis size yang sesuai. Kalau kamu lukis kecil sangat, kamu nampak pening. Tak ada masalah. Benda ni kamu lukis setengah page pun tak ada masalah. Okay, titik-titik kena lengkap. Make sure fluorine semua ada cukup 7. Carbon kamu 4 sebab dia group 4. And then produk kamu akan jadi C 1, 2, 3, 4 duduk dengan fluorine. Duduk dengan fluorine, duduk dengan fluorine. Soalan saya, setiap fluorine tinggal berapa pasangan? Putri? 6. 6 pasangan. Soalan saya pasangan sayang. 3. 3 pasang. 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. Tahu ke 1 pasang tu 2? Ni kalau tak tahu hantar balik tadika. Okay, so that is how it should look like. Again, your Lewis structure kita masih insist untuk 1 jam ni adalah cerita dot. Cerita dot tu sangat penting. We are talking about the valence electron in your Lewis structure. So titik-titik yang patut ada, kena ada. Jangan hilang. Okay. Alright, jangan hilang. Senang je lukis titik je. Takkan tak boleh buat.
Clear? Setakat ni? Boleh? Senang? Okay. Ayat-ayat dia ada. Ayat-ayat dia ada kat YouTube. Saya malas nak ajar. Ayat-ayat tu kamu tengoklah sendiri. Ayat dia sama je. Ubahlah. Kalau dalam tu saya guna nitrogen has 5 valence electron. Kat sini carbon has 4 valence electron. Contribute berapa? Contribute berapa. Okay. Ayat dia sama je. Okay. Next. Dan juga sikit sebelum kita masuk untuk esok. Untuk soalan seterusnya, kamu kena lukis Lewis structure. Kalau kamu perasan, soalan hanya minta draw the Lewis structure. Bila soalan hanya minta draw the Lewis structure, bermakna kita tak perlu ada benda yang kat depan. Saya tak perlu formation, saya tak perlu benda awal ni. Alright, saya tak perlu benda awal ni. And so on, so on, so on, so on. Arrow semua saya tak payah. Saya kena dapat produk je. Okay, how can I draw the Lewis structure straight away? Ada step, saya dah bagi. Ni adalah step yang pendek sikit. Video kat YouTube tu memang detail, lengkap. Macam saya cakap, sepatutnya saya tak ajar. So saya bagi yang memang lengkap. Yang ni saya dah simplify, okay, ayat yang pendek sikit. That is the step and also the rules untuk dapat Lewis structure. Okay. And untuk soalan 4, my tips over here untuk soalan 4 adalah berhati-hati sebab kamu ada ionic, kamu ada covalent. Okay. Yang saya tunjuk, yang kita bincang dalam YouTube, semua adalah untuk covalent bond sahaja. Okay, semua adalah covalent bond sahaja. Dalam soalan 4 kamu kalau tak silap saya ada 2 atau 3 adalah ionic. Dan cara yang paling senang nak detect dia adalah ionic. Satu je. Group 1, group 2 mesti ionic. Group 1, group 2 logam mesti ionic. Ada lithium, ada sodium, ada potassium, magnesium, calcium mesti ionic. Okay. So kita tengok CH4, covalent or ionic? Covalent. Kalau tak panggil nama, Yusof lah duk jawab sampai ujung. Alright. CH4, covalent kat sini, Yusof dah jawab. Syamila tak ada dah. CO2 kat sini. Hafizah, covalent or ionic? Covalent. Covalent, thank you. Covalent. Dua non-metal. Next, saya ada HCN. HCN. Dini? Covalent. Covalent, thank you. PF5, Fatwa? Covalent. Covalent, thank you. Alright, seterusnya saya ada CO3 2 minus. Ni senang sangat ni. CO3 2 minus, Zulaika? Covalent. Covalent, thank you. And next, lithium nitride. Lithium nitride, Li3N. Lupa nama dia apa. Li3N kat sini, is that covalent or ionic? Ionic. Ionic sebab group 1 metal. So tengok ya, kalau Lewis structure bentuk dia patut macam mana, kalau ionic bentuk dia patut macam mana. Okay, tengok-tengok balik dan tak perlu tunjuk formation lah, saya nak produk terus. Next, AlF3 last, yang ni saya jawabkan, covalent. Okay, yang ni kita nak tengok. Aluminium, ingat aluminium your group 13. Dan saya bagi tahu group 13 boleh jadi ionic, boleh jadi covalent. So saya nak bagi contoh yang dia jadi ionic, contoh yang dia bagi covalent. Kalau dia adalah ionic yang kamu biasa jumpa dalam silibus kita, aluminium oxide antara ionic. Aluminium dengan oksigen, dia biasanya ionic. Okay. Dan juga aluminium fluoride, dia ionic. Okay, so yang ni ionic lah. Tetapi kalau dia adalah aluminium chloride, dia covalent. Yang ni adalah, kenapa saya stated clearly, yang ni memang kita suka trick kamu dalam exam. Antara soalan yang tricky, this one and this one. Satu lagi, aluminium bromide juga adalah covalent. So dalam fluorine, chlorine, bromine, iodine, hanya fluorine yang akan jadi ionic. Aluminium fluoride akan jadi ionic, aluminium chloride, aluminium bromide akan jadi covalent.
Okay, dalam silibus kita tak belajar kenapa. Kalau nak tahu, reason dia sebab electronegativity. Okay, tu je lah saya nak bagi tahu. Kamu hanya perlu tahu dia adalah ionic, dia adalah covalent. So berhati-hati kat sini, that is your group 13 aluminium. Okay, alright. And next, kita tak bincang soalan, nak ajar sikit je sebab esok saya nak bincang soalan terus. Exceptional octet group, biasa kita jumpa octet group. Okay, yang kamu kata 8 elektron. So, kita ada berapa exceptional cases yang kita belajar, yang kita akan belajar esok? 3. 3. Thank you. 3. So, apa tu 3? Atira? First one? Odd number octet. Odd number octet. Okay. Odd number octet. Yang kedua, apa tu, Muaz? Incomplete octet. Incomplete octet. Okay. Dan juga yang ketiga, dia adalah apa? Atira, Afika? Expanded octet. Expanded octet. Okay. Saya dah ada bagi rules and regulation. Bila masa dia nak jadi and apa benda. So obviously kalau odd number dia adalah nombor ganjil. Dan nombor ganjil kita mesti adalah nombor ganjil yang paling rapat dengan 8. Sebab oktet kamu adalah 8. So odd number oktet yang paling dekat dengan 8 adalah 7. So kita takkan berhenti pada odd number 5. Odd number 5 tak cukup sebab kita boleh dekat lagi dengan 8. So biasanya odd number kita akan ambil 7. Okay. Dan incomplete octet adalah less than 8. Kurang daripada 8 yang biasanya adalah nombor genap. Sebab kalau dia nombor ganjil, dia akan jadi odd number kat sebelah. Nampak? So biasanya dia adalah nombor genap yang di mana nombor genap biasa adalah 4 dan ataupun 6. Biasanya dalam silibus kita. 4 atau 6. Okay. And expanded, last but not least, dia adalah more than 8 valence electron. Bila dia more than 8, biasa dalam silibus kamu 10 boleh, 12 boleh, 14 boleh, tak ada masalah. Okay. Dan biasanya dia adalah nombor genap. Okay. Lebih daripada 8, 10, 12, 14 semua boleh. Okay. Dan tips yang paling penting saya bagi. Siapa boleh pegang octet, siapa boleh pegang incomplete, siapa boleh pegang expanded. By the way, yang kita bincang semua ni, kita akan tengok hanya pada central atom. Kita tengok semua ni hanya pada central atom. Kita tak check terminal tau. Kita hanya check pada central atom. Central atom pegang berapa elektron. So dia akan jadi what type of octet. Okay, kita tak tengok terminal. Dan biggest tips adalah kalau dia odd number octet sayang, orang yang boleh jadi odd number hanya adalah nitrogen atau chlorine dalam silibus kita. Okay. Again, bukan hanya nitrogen dan chlorine saya bagi sebab dia hanya dalam silibus kita. Okay. Dan bila saya kata nitrogen atau chlorine boleh jadi odd number, dia boleh tapi dia tak semestinya. Semua kat bawah ni adalah kalau kita tak ada pilihan nak jadi octet, kita pilih yang ni. Tapi kalau ada pilihan, kita akan cuba octet. Alright. So incomplete octet akan hanya berlaku pada beryllium ataupun boron. Wow. What happened? Ataupun boron ataupun aluminium. So incomplete octet 3 tu je. Kalau central atom kamu beryllium, boron atau aluminium dan dia mungkin boleh jadi incomplete. Tapi kalau dia adalah orang lain, contoh macam carbon, tak ada. Dia takkan jadi incomplete. Dia mesti kena octet. Selain daripada 3 orang ni, tak ada siapa boleh jadi incomplete dalam silibus kita. Okay. Untuk expanded, anything as long as dia period 3 and above. Alright. Period 3, period 4 and so on. Kenapa period 3, period 4 and so on? Anybody nak jawab? D orbital. Sebab D orbital. Thank you. Alright, yang buka mic sebab kehadiran D orbital. Yes. Sebab bila kehadiran D orbital, S boleh 2, P boleh 2, D, P boleh 2 Miss Wong. P boleh 6, D boleh 10. Sebab tu bila saya cakap 10, 12, 14, sayang kamu boleh pergi sampai maksimum 18 elektron. Okay. Dan dia mesti adalah period 3 and onwards sebab hanya bermula period 3 dan seterusnya dia hanya akan ada D orbital.
Period 2, period 1 tak ada. Okay, make sense? Alright, so berhati-hati ya, bukan bila saya bagi incomplete octet, number octet ni, dia start lah. Oh, dapat 6 terus incomplete, aku sepak kepala otak hang. Hang kena tengok siapa orang tengah tu. Kalau orang tengah tu adalah nitrogen, nitrogen takkan jadi incomplete. Dia mesti kena octet ataupun mungkin odd number. Kalau carbon, soalan kalau keluar carbon, soalan paling senang dalam dunia. Sebab carbon sentiasa kena octet. No matter what. Dia mesti kena octet. So hang jangan, oh tak cukup, incomplete. Oh tak cukup, incomplete. Oh dia lebih, expanded. Bukan semua orang boleh tak cukup, bukan semua orang boleh tak lebih. Okay? So pesan siap-siap dah ni, jangan buat salah kat situ. And untuk esok, yang ni kita tak bincang dah esok. Kita akan buat soalan terus untuk semua ni, kamu akan lukis. Okay, kamu akan lukis. Dan untuk esok yang kamu dah lukis ni, kita akan masuk tengok shape terus. 7.2 kita akan masuk terus, kita ada shape. Alright. So shape saya ada part 1 dengan part 2. Video part 1 saya dah upload pasal ni. Video part 2 petang ni akan ada. Okay. Dua-dua tu pasal shape. Cuma saya tak nak panjang sangat je. Okay. Dua-dua adalah pasal shape. Semua yang kamu lukis, semua yang kita lukis ni, yang saya tak jawab lagi yang kamu akan lukis, selain daripada soalan 7.2, semua yang kamu lukis ni, saya nak kamu tentukan shape juga. Alright. Cuba tentukan shape. Okay. Sama juga dengan soalan tutorial 7.2, kita akan bincang esok. Kita akan lukis Lewis structure dan kita akan tentukan shape. Okay? Boleh? So saya nak tengok shape sekali dengan bond angle semua-semua tu lah. Okay? Question? Boleh? Alright, untuk Lewis structure, untuk siapa-siapa yang dah mula lukis Lewis structure ataupun yang belum mula lukis Lewis structure, nak present jugalah. Start 1 kamu masih adalah total valence electron yang betul. My advice, total valence electron tak boleh salah. Okay? So esok kita akan habis sampai 7.2 sebab 7.1 dengan 7.2 tu dia kawan baik. Sangat baik. Susah nak bezakan dia. Memang tak boleh nak beza. By the way, your 7.1 sangat penting. Semua benda yang kita belajar kat 7.1 kita akan bawa masuk 7.2. Semua yang kita belajar kat 7.1 and 7.2, dua-dua tu kita akan bawa masuk 7.3. So the entire chapter 7 tu dia sepatutnya tak ada point 1, point 2, point 3. Dia sepatutnya chapter 7. Okay? Mereka kawan baik. Sangat baik. Okay? So, that is your Lewis structure. Ada masalah dengan nak lukis Lewis structure ke? Sebelum saya berakhir. Dah cuba lukis? Okay? Okay je kan? Boleh je kan? Alright, boleh cuba buat assignment tu. Kalau dah ada soalan pasal assignment tu, boleh tanya pasal Lewis structure dia. Nak tunjuk yang dah ada draft, yang dah buat, ada jawapan nak tunjuk kat saya, boleh. Alright, lagi cepat kamu tunjuk, lagi cepat kamu boleh siap. Okay? Question? Alright? Tak ada. So esok 2 jam tu memang kita akan banyak melukis lah. Kita akan banyak melukis. Okay? Alright, kalau tak ada apa, that's it for today. And I think I will see you tomorrow.